Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wan nafa'a wal intifa' wal mudhaqarah wa dhikr al ifad wal istifadah wal hasu ala tamassuki bidda wal hasu ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a al walillahi khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurubihi wa sawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa zakarahum Allah fi ma indahum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita menafkahkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk kita sama-sama berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan perhimpunan kita, kehadiran kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersempena dengan kita masih nak menunggu keputusan ni tuan-tuan, masing-masing dengan gelisah. Jadi kita lapangkan masa. Mudah-mudahan keberkatan kita melapangkan masa dalam majlis ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan pilih, tuan-tuan hajatkan, insya-Allah mudah-mudahan menjadi kenyataan ataupun menjadi apa yang telah diimpikan oleh tuan-tuan insya-Allah. Cuma satu doa yang kita perlu banyakkan, berdoa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantiklah untuk yang menguruskan urusan kami, pemerintahan kami di kalangan orang yang terbaik di kalangan kami, dan janganlah engkau lantik untuk menguruskan urusan-urusan kami di kalangan orang yang terburuk di kalangan kami. Tak kira daripada mana-mana cabang sekalipun, mana-mana parti sekalipun, kita nakkan yang terbaik, yang berkhidmat kepada rakyat, yang menjaga agama, menjaga nyawa, 5 maqasid syariah yang Islam telah tetapkan kepada kita itu, kita nak benda itu dapat dilaksanakan, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita bukan nak cerita bab tu lah, nak kuliah, kita nak baca hadis. Malam ini kita sambung pada hadis yang ke-29. Sambung hadis yang ke-29 di bawah tajuk pintu-pintu kebaikan. Sebelum tu saya mohon maaf, bulan lepas saya tak dapat hadir sebab saya ke Indonesia ada urusan. So ganti bawa bulan malam ni lah insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-29 di bawah tajuk pintu-pintu kebaikan. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasiru 'ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu shalah wa tu'ti az-zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'u khati'ataka kama tudfi'ul ma'u nar. Wa salatul rajuli fi jawfil lail
thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum tatanafa junubuhum 'anil madaj hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa zirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala akhbiruka bimalaki dhalika kullihi. Qultu bala ya ala akhbiruka bimalaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi thumma qala kaffa alayka hadha. Qultu ya nabiy Allah wa inna lamu'akhidhuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuk wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi. Panjang hadis ni tuan-tuan. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Satu ketika Muaz bin Jabal datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka." Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muaz, sesungguhnya pertanyaan kamu itu satu pertanyaan yang besar, soalan yang besar, soalan yang panjang, ataupun sesuatu yang sangat agung." Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya ia adalah mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini apa? Yang pertama, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian kamu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Kemudian baginda berkata, "Maukah kamu kiranya aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan?" Iaitu puasa itu merupakan benteng, yakni pemelihara. Sedekah pula menghapuskan kesalahan, seperti mana air memadamkan api, dan solat seorang lelaki di tengah malam. Kemudian baginda membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, iaitu mereka yang merenggangkan diri daripada tempat tidur mereka, yakni sedikit sangat tidurnya kerana mengerjakan solat tahajud dan beramal soleh di waktu malam. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, sebagai balasan bagi mereka yang beramal soleh, amal-amal soleh telah mereka kerjakan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Maukah kamu aku khabarkan kiranya kepada kamu tentang kepala segala kebaikan, kepala segala urusan, yang ini tunggak dan kemuncaknya?" Lalu aku menjawab, kata Muaz, "Sudah tentu ya Rasulullah." Lalu baginda bersabda lagi, "Kepala segala urusan ialah Islam, tunggaknya ialah salat, dan kemuncaknya adalah jihad." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Maukah kamu kiranya aku beritahu kepada kamu anak kunci kepada semua perkara tersebut?" Aku menjawab, "Sudah tentu ya Rasulullah." Lalu baginda memegang lidahnya seraya berkata, "Kamu mesti hendaklah menjaga ini, yakni lidah." Aku bertanya lagi, "Wahai Nabi Allah, adakah kita akan dibalas, yakni dipersoalkan, akan ditanya dengan apa yang telah kita tuturkan, kita perkatakan?" Maka baginda menjawab, "Celakalah kamu, tidak ada
tidak ada yang dihumbankan manusia ke dalam api neraka di atas muka mereka, yakni di atas batang hidung mereka, melainkan dengan hasil daripada apa yang terbit daripada lidah mereka. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Panjang hadis ni tuan-tuan. Nanti kita akan bacakan syarahnya satu persatu. Sebelum itu, kita tengok dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi SAW yang amat masyhur, yang mana kalau kita baca manaqib dia panjang. Jadi kita ringkaskan malam ini supaya kita dapat kenal siapakah perawi hadis ini, apakah biografinya. Muaz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji al-Ansari radhiyallahu anhu, merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang agung. Bahkan ada ulama mengatakan dia antara sahabat yang menjadi sayyidus sahabah ataupun sayyidul ashab, penghulu segala para sahabat, kerana keilmuannya, kerana ketokohannya itu. Beliau dilahirkan 20 tahun sebelum hijrah, yang mana digelar sebagai Abu Abdurrahman. Beliau telah memeluk Islam seawal usia 18 tahun. Ada riwayat mengatakan Muaz bin Jabal ini dia masuk Islam di tangan sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yakni sebelum hijrah. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam peristiwa hijrah, sejarah ataupun kita baca dalam peristiwa hijrah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berhijrah ataupun sampai berhijrah ke Madinah, dan pada ketika itu telah pun ada lebih kurang 500 orang, ada yang kata 500 buah keluarga yang telah dahulu masuk Islam, yakni sebelum Nabi sampai ke Madinah, sebelum Nabi hijrah lagi. Macam mana mereka boleh masuk Islam? Mereka ini masuk Islam di tangan para sahabat yang awal hijrah. Para sahabat yang terlebih awal hijrah tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat-sahabat yang ditindas, yang ditekan, yang diseksa dan sebagainya untuk berhijrah, menyelamatkan diri, melindung diri daripada kekejaman, kejahatan kafir-kafir Quraisy Makkah. So mereka berhijrah. Ada yang ke Habsyah, ada yang ke Syam, ada yang ke Yathrib, Madinah pada ketika itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang telah pun masuk Islam, mereka berhijrah terlebih dahulu, pergi ke Madinah, pergi ke Madinah, dan mereka mengislamkan beberapa orang penduduk, beberapa orang ataupun di kalangan Aus dan Khazraj di Madinah. Kemudian itulah barulah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Itu ringkas cerita dia. Jadi antaranya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, besar dari sahabat Nabi SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Mungkin ada masa lain kali kita akan cerita pasal Mus'ab bin Umair pula. Sebab Mus'ab bin Umair hayat tak panjang. Tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah dia dah syahid dalam perang Uhud. So cerita ni tak banyak lah, tapi dia cerita yang special Mus'ab bin Umair ni. Jadi malam ni kita cerita pasal Muaz bin Jabal, sahabat yang teragung di kalangan sahabat-sahabat yang lain, yang alim. Bahkan Rasulullah SAW pernah gelarkan kepada dia Rasul min Rasulillah, utusan daripada utusan kepada utusan Allah. Maksudnya Nabi itu adalah utusan Allah. Rasulullah, Nabi itu adalah utusan Allah. Tetapi Muaz bin Jabal ini adalah utusan kepada Nabi, utusan kepada utusan Allah. Faham tak? Jadi setiap kali ada rombongan datang ataupun rombongan diplomasi datang nak berjumpa dengan Nabi SAW, nak berbincang hal kenegaraan ataupun nak bincang berkaitan dengan perniagaan dan sebagainya, maka di antara utusannya Muaz bin Jabal untuk berunding. Kerana Muaz bin Jabal sahabat Nabi SAW yang sangat berkarisma, sangat handsome lagi, berkarisma, pandai bercakap, pandai bertutur, pandai berpidato, pandai berdebat. Bukan pandai cakap, bukan cakap kosong, memang cakap ni cakap yang berisi.
kan? Bukan cakap tintang, cakap apa? Cakap yang berisi. Orang dengar cakap Muaz, orang boleh masuk Islam. Orang dengar je ajak Muaz, Muaz. Sebab itulah Muaz pada akhir hayat Nabi SAW, Muaz dilantik menjadi gubernur di Yaman kalau tak silap saya. Baik. Kepandaian dan kefahaman beliau dalam ilmu agama telah diakui oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Rasulullah menggelarkannya sebagai sahabat yang mahir dalam perkara dalam masalah halal dan haram. Beliau mempunyai banyak keistimewaan dan sangat pandai dan berdedikasi tinggi. Dikatakan juga bahawa beliau antara sahabat yang paling terkenal dalam ilmu fiqh dan juga ilmu Al-Quran. Tambahan pula beliau adalah seorang sahabat yang baik bacaannya, serta antara yang paling banyak memahami maksud-maksud dan syariat-syariat Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memujinya dengan bersabda, umatku yang paling alim tentang halal dan haram tak lain tak bukan ialah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Dan diriwayatkan beliau ini meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 157 buah hadis. Tak banyak tuan-tuan, 157 buah hadis. Bagi kita nampak macam angka tak banyak lah, tapi hebatlah di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka dapat hadis direct daripada Nabi SAW. Bahkan ada satu doa, yang Nabi SAW khususkan kepada Muaz, yang Nabi ajarkan kepada Muaz, yang selalu kita baca dalam solat. Selalu, tadi solat pun lepas solat tadi pun saya baca juga, dan saya tak pernah tinggal doa tu. Apa doa dia? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini doa Muaz. Nabi pesan kepada Muaz, wahai Muaz, aku wasiatkan kepada kamu satu perkara, supaya kamu jangan tinggal setiap kali lepas solat, jangan tinggal untuk baca doa ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah, a'inna ala zikrika, bantulah aku untuk sentiasa bersyukur kepada kamu. Allahumma a'inna ala zikrika, bantu aku untuk aku sentiasa bantu aku untuk aku sentiasa mengingati kamu. Ala zikrika, sentiasa mengingati Allah. Dalam apa jua keadaan, kita sentiasa mengingati Allah. Tak mampu untuk sentiasa ingat, kita minta Allah supaya Allah bantu kita untuk sentiasa kita ingat pada Dia. Wa syukrika, yang kedua, bersyukur. Ya Allah, bantu aku untuk aku sentiasa bersyukur, supaya aku sentiasa bersyukur. Wa husna ibadatik, dan juga ya Allah, bantu aku untuk aku memperelokkan, memperkemaskan, mempercantikkan, mentahsinkan amal ibadahku. Ini doa yang Nabi SAW khususkan kepada Muaz bin Jabal, dan Nabi pesan jangan tinggal baca doa ini setiap kali selepas solat fardu. Solat sunat sekalipun tak ada masalah. Baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita dapat amal, insya-Allah. Baik. Itu cerita tentang Muaz bin Jabal. Baik, kita masuk pada syarah hadis Nabi SAW. Hadis ini menceritakan tentang amalan-amalan soleh yang boleh memasukkan seseorang itu ke dalam syurga dan menjauhkannya daripada api neraka. Ini adalah kerana perkara yang amat agung. Perkara yang amat agung kerana memasukkan manusia ke dalam syurga dan menyelamatkan mereka daripada api neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan para rasulnya dan menurunkan kitabnya. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda kepada Muaz, sesungguhnya kamu telah bertanya suatu perkara yang agung, suatu perkara yang besar. Dan baginda juga bersabda kepada seorang lelaki yang lain tentang perkara yang sama. Sekalipun kamu meringkaskan pertanyaan, tetapi sebenarnya kamu telah bertanyakan sesuatu hal yang besar dan memerlukan jawapan yang panjang. Dalam hadis ini Nabi sebut apa? Ta'budallah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul bait. 5 perkara yang pertama Nabi SAW sebut dalam hadis ini, kita pun faham. 5 perkara ini adalah merupakan rukun Islam. So salah satu tandanya ataupun salah satu ciri-ciri ataupun
tanda-tanda pintu kebaikan itu adalah mengamalkan ataupun menghidupkan 5 rukun Islam. Tidak mensyirikkan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji. Yang ini tak payah syarah pun kita faham. Kemudian ada lagi Nabi sebut, ala adulluka ala abwabil khair. Adakah kamu tahu apakah itu pintu-pintu kebaikan? Nabi sabda lagi. Nabi kata apa? Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Nabi sabda lagi, yang pertama adalah tasumu Ramadan. Asumu junnah. Asaumu junnah. Puasa itu merupakan perisai. Puasa itu merupakan benteng. Puasa itu merupakan pemelihara manusia daripada kejahatan. Kemudian sedekah, menghapuskan kesalahan. Sedekah juga boleh menghapuskan dosa. Kama tutfi'un nar, seperti mana api memadamkan, seperti mana air memadamkan api yang sedang marak menyala. Puasa, sedekah, solat pada waktu malam. Nabi tambah lagi 3 perkara. Apa itu pintu-pintu kebaikan? Nabi tambah lagi 3 perkara. Puasa, sedekah, solat malam. 3. Tadi 5 rukun iman, 5 rukun Islam. Kemudian Nabi tambah lagi 3 perkara. Puasa, tadi dalam rukun pun ada puasa juga. Ini puasa, termasuklah puasa-puasa sunat. Puasa apa dia baru ni kita puasa hari Ashura kan. Puasa hari Ashura, puasa Isnin Khamis, sunat Isnin Khamis, puasa hari-hari putih, itu termasuk. Kemudian sedekah pun sama juga tuan-tuan. Kalau nak syarah bab sedekah, nak cerita bab sedekah ni panjang. Kita dah baca hadis yang lalu berkaitan dengan sedekah. Yang mana sahabat-sahabat Nabi berlumba-lumba untuk sedekah. Datang seorang sahabat Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, kami ni rasa cemburu tengok orang kaya, dermawan, orang yang hartawan ni banyak duit, boleh bersedekah itu, ini dan sebagainya, boleh infak sana, boleh infak situ, boleh bina masjid, boleh sumbang bagi kapet, bagi kipas, bagi lampu dan sebagainya, bagi makan dan sebagainya. Kami ni yang miskin ni tak ada apa, macam mana kami nak bersedekah? Macam mana kami nak infak? Yang tu kita sebutkan pada hadis yang lalu. Nabi ajarkan kepada kita, orang yang susah, orang yang tidak ada apa-apa, orang yang miskin sekalipun, yang tidak mempunyai harta sekalipun, dia masih lagi mampu, masih lagi boleh untuk bersedekah. So jangan tinggalkan sedekah, kerana sedekah itu akan memadamkan segala kesalahan-kesalahan, seperti mana air yang memadamkan api yang membakar. Kemudian solat malam, 3 perkara Nabi sebut. Kemudian Nabi sebut lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, hendakkah aku khabarkan kepada kamu kepala segala urusan? Apa itu kepala segala urusan? Yang pertama Nabi sebut apa? Kepala segala urusan itu ialah Islam, tunggaknya ialah salat, dan kemuncaknya ialah jihad. Kemudian semua perkara ini ditanyakan lagi. Nabi sebut lagi, maukah kamu kiranya aku beritahu kepada kamu anak kunci kepada segala perkara ini? Rukun Islam tadi, 3 perkara pintu kebaikan, dan juga 3 perkara tentang kunci ataupun kepala segala urusan. So kunci dia, ada kunci dia tu. Nabi kata apa? Hendakkah aku tak beritahu kepada kamu anak kunci kepada semua perkara ini? Maka jawab Muaz, sudah tentu ya Rasulullah. Maka jawab Nabi apa dia? Celakalah kamu, binasalah kamu sekiranya kamu ini dihumbankan ke dalam api neraka, hanya semata-mata kerana lidah kamu. Dalam riwayat kata dia akan dihumbankan muka kamu ke dalam api neraka. Ada riwayat kata akan dihumbankan muka dan hidung kamu ke dalam api neraka. Iaitu hasil daripada lidah. Apa yang terbit ataupun hasil tuaian ini daripada lidah-lidah mereka. Apa yang terbit daripada lidah kita.
So tuan-tuan, puncanya adalah lidah. Solat dah, puasa dah, zakat sudah, pergi haji pun sudah, semua buat. Solat malam lagi, bersedekah lagi, berjihad, itu ini sebagainya. Semua amal kebaikan yang Nabi sebut dia dah buat. Tapi kuncinya yang menyebabkan dia berjaya ataupun binasa adalah lidahnya. Apa yang terbit dalam lidahnya itu yang menentukan dia ini adalah membawa ke syurga ataupun amalan-amalan tersebut tidak ada hasil sekalipun, dan akhirnya dia akan dicampakkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Bab kata pepatah Melayu apa? Kerana mulut kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Betul lah tu. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Badan bukan kena pukul lah, badan tak, campak dalam neraka. Badan kita ni, kita dah pergi haji, dah bayar zakat, solat dengan puasa apa semua tuntang-tuntang, semua amal kebaikan kita dah lakukan. Cuma perlu Nabi kata jaga lidah, jaga kalam kita. Ni zaman-zaman musim-musim pilihan raya, musim kempen ni, tuan-tuan macam-macam dah. Lidah ni, jari ni menggantikan lidah. Sebab zaman internet, zaman media sosial ni, jari kita lah lebih cepat kan. Jari kita ni forward, share, komen, reply kan. Apa saja yang terbit, yang keluar di media sosial tu yang menggantikan lidah kita. Kalau dulu memang tak ada lah, sebab tu Nabi sebut lidah. Sekarang ni di hujung jari. Semua benda di hujung jari. Dulu di hujung lidah, sekarang hujung jari. Jaga tuan-tuan. Jangan sia-siakan amal kita. Jangan sia-siakan solat kita. Jangan sia-siakan pahala puasa kita. Jangan sia-siakan pahala haji kita. Jangan sia-siakan duit zakat yang telah kita keluarkan tiap-tiap tahun. Jangan sia-siakan duit infak sedekah yang telah kita berikan, kita infakkan. Jangan sia-siakan waktu malam yang telah kita bangun qiyamul lail, solat malam, hanya semata-mata dengan lidah kita, hanya semata-mata dengan kejahatan lidah kita ataupun kejahatan jari kita di media sosial. Tak kira lah kita betul ke, orang tu salah ke, kita salah ke, orang tu betul. Zaman sekarang ni macam tu dah, terbalik dah. Yang salah nampak betul, yang betul nampak salah. Kita kalau masuk juga, kita cakap betul pun orang kata kita salah juga. Dah zaman dia lah. Tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Yang mana kita boleh buat, kita buat yang terbaik lah, InsyaAllah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik untuk kita. Kita pun pakat-pakat tunggu keputusan ni lah. Kita pun mengharapkan daripada Allah SWT keputusan yang baik, pemimpin yang baik, InsyaAllah, mudah-mudahan. Cuma kita nak jaga amal ni, nak jaga amal kita ni, kena jaga lidah juga. Sayyidina Ali sebut dalam syairnya Nabi kata, lisanul aqil wara'a qalbi, wa qalbul ahmaq wara'a lisani. Saya hafal syair ni daripada masih kecil lagi, masih ingat lagi, alhamdulillah. Lisanul aqil, lidah orang yang berakal, maka akan terletak di belakang hatinya. Dia akan menilai dulu, fikir dulu sebelum nak cakap. Fikir dulu, adakah yang akan aku sebutkan ini, cakap ni, benda betul ke, benda sahih ke, ataupun benda palsu, atau berita palsu, atau benda ni fitnah, atau benda ni boleh memburukkan orang, menjatuhkan maruah orang, boleh melangkakan orang. Jadi fikir dulu. Walaupun kadang-kadang kita nak cakap benda yang betul, tapi boleh menyebabkan orang bergaduh, boleh menyebabkan orang bermasam muka, boleh menyebabkan orang masyarakat berpecah belah dan sebagainya. Fikir dulu. Lisanul aqil wara'a qalbi. Lidah orang yang berakal itu, orang yang cerdik itu, berada di belakang hatinya. Biar dia berpandukan kepada hati yang betul. Wa qalbul ahmaq, dan hati orang yang bodoh, hati orang yang bodoh, kata Sayyidina Ali, wara'a lisani, maka dia akan duduk belakang. Hati dia akan duduk belakang, lidah duduk depan. Lidah pergi dulu, cakap dulu baru nilai kemudian. Cakap dulu baru selidik kemudian. Cakap dulu baru tabayun, baru siasat dulu. Rupanya salah, rupanya berita palsu, rupanya ini propaganda, rupanya ini provokasi, rupanya ini benda satu penipuan. Benda dah sebar, benda dah forward, benda ramai orang dah share. Yang tanggung dosa kita yang punca, kita yang klik, kita yang share,
kita yang sebarkan, viralkan. Sebab tu tuan-tuan, jaga-jaga. Banyak benda yang kita anggap betul, rupanya salah, dan banyak benda yang kita rasa salah, rupanya betul, dia jadi tunggang terbalik, habis dah akhir zaman ni. Jadi nak selamat, jaga diri, diam sudah. Tanda beriman kepada Allah, antu'minu billah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Buat baik ataupun diam. Buat baik ataupun diam. Serahkan kepada ahlinya. Yang nak bercakap, dia ada salurannya. Yang nak nak menegur dan sebagainya. Kita jaga tempat kita, kita jaga masyarakat kita, ahli karyah kita, komuniti kita, jemaah kita. Bukan tak boleh nak tegur, bukan tak boleh nak bagi nasihat, bukan tak boleh nak bagi pesanan, bukan tak boleh nak, ada cara, ada panduan, ada dia punya adabnya. Cuma tu dia kata, jaga-jaga kamu, kerana lidah ini yang menyebabkan manusia itu akan dihumban ke dalam api neraka. Meskipun dia dah sebut dah tadi 5 perkara, 5 rukun Islam, 3 pintu-pintu kebaikan yang Nabi sebut, semua dah buat dah. Semua dah buat. Haji dah pergi, zakat dah bayar, apa semua dah settle. Tapi ada satu masalah yang tak selesai lagi, dia dengan manusia, disebabkan lidahnya. Ni lidah ni cerita kita dengan manusia, cerita kita dengan manusia. Kalau kita duduk seorang-seorang dalam hutan, tak ada tuan-tuan, kan? Balik haji duduk dalam hutan, pergi semayang duduk hutan, duduk seorang-seorang je, tak bermasyarakat, tak bercampur dengan masyarakat. Tu tak ada masalah lah kot, mungkin kan? Mana tahu dalam hutan pun dia boleh main handset lagi, dia boleh buka internet lagi, tu lain cerita lah. Tuan-tuan, so jaga lidah. So itulah yang Nabi pesankan kepada kita, tentang pintu-pintu kebaikan itu, dan akhirnya kuncinya itu adalah lidah. Bahayanya lidah. Bahayanya lidah dan balasan ke atas perilaku, dan lidah boleh mencampakkan tuannya ke dalam api neraka, hasil daripada apa yang terbit daripadanya. Dengan sebab itulah para salafus soleh mengambil berat berkenaan dengan penjagaan lidah. Sebaliknya mengisi dengan zikrullah, membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu. Seperti mana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, aksaru ma yudkhilun narul jannah al-famu wal farj. Yang paling banyak manusia, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam api neraka adalah disebabkan 2 anggotanya. Yang pertama mulutnya ataupun lidahnya, dan yang kedua adalah kemaluannya. Baik. Saranan dalam hadis ini teramat banyak, terutama sekali melaksanakan rukun Islam dan juga keyakinan keimanan kita yang benar-benar tanpa ada sebarang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditambah pula dengan pelbagai bentuk amalan seperti sedekah, puasa sunat, qiyamul lail dan sebagainya. Dan segala ini akan berlaku dengan taufik. Yang mana taufik itu secara keseluruhannya merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sajalah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menghalang siapa yang dikehendakinya. Hal ini jelas dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia adalah sesuatu yang mudah bagi siapa yang Allah permudahkan baginya. Maka kita perlu bersungguh-sungguh memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita terdorong untuk melakukan segala kebaikan, dan akhir sekali terdorong untuk menjaga lidah kita daripada mengucapkan satu perkara yang boleh menjerumuskan kita daripada bahayanya azab api neraka. Antara perkara yang patut kita contohi adalah sikap sahabat Nabi seperti Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang bertanya dalam urusan yang amat besar dan berfaedah untuk kita semua menuju Allah SWT dan mencapai mardatillah, keredaan Allah. Justru melihat sama-sama kita menginsafi diri dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kalau sempat delete lagi, kan? Benda yang kita dah post, tak betul ni, mungkin mengundang fitnah, mengundang kecaman ataupun benda yang tak sahih ni, sebelum orang ramai lagi share, orang viral lagi, kalau sempat delete lagi. Ataupun kita buat pengumuman balik, pemberitahuan, berita yang sebelum ini, yang telah dipost sebelum ini adalah berita viral, berita yang tak sahih, minta dipadam dan sebagainya. Jadi kita selamatkan keadaan. Macam kita sebutkan tadi, banyak dah amal kebajikan yang telah kita lakukan. Jangan kita sia-siakan
hanya semata-mata dengan kejahatan satu anggota kita, iaitu mulut ataupun lidah kita. Kalau tidak tuan-tuan, solatlah beribu tahun sekalipun, semayang, puasa, zakat, haji apa sekalipun, termasuk dengan sedekah qiyamul lail, tidak akan memberi apa-apa makna selagi mana kita tidak betulkan, tidak luruskan lidah kita, betulkan lidah kita hanya berkata kepada perkara-perkara yang baik saja. Auliyasmut, paling tidak Nabi pesan kepada kita, diam lagi baik. Tak boleh nak bercakap kebaikan, tak boleh nak memberi nasihat, tak boleh nak berkata perkataan-perkataan yang baik. Lebih baik diam. Diam itu pun dah kira baik dah. Diam itu pun dah kira baik dah. Nabi sebut dalam hadis, diam itu merupakan baik bagi kita. Takut-takut kita buka je mulut, cakap aja, banyak perkara pembohongan, banyak perkara yang sia-sia, banyak perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang terbit dari lidah kita, sehingga dia akan memudaratkan, merosakkan manusia lain. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sama-samalah kita dapat amal hadis ini, dan kita akan tangguh dulu kuliah kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.